Okey, kita sambung sikit lagi. Kita habiskan hari ni. Tuliskan pernyataan syarat wajib solat Jumaat berikut. Islam. Okey, ni Ustazah bagi muka surat je lah. Muka surat. Syarat wajib ni syarat sah 40 orang. Solat Jumaat hendaklah dengan waktu Zuhur. Ni macam mana nak tunaikan solat Jumaat tu dengan sah Kalau syarat wajib ni dia. Siapa yang wajib solat Jumaat? Yang pertama Islam. Okey. Untuk jawapan muka surat 62 ni, jawapan dia ada di dalam buku teks muka surat 59 dan 60 59 dan 60. Okey, contohnya Islam, dia minta tulis pernyataan. Contoh Islam, kat situ yang pertama Islam, yang pertama tidak wajib bagi orang kafir. Jadi tulis kat sini tidak wajib bagi orang kafir. Yang kedua berakal. Berakal. Mana berakal? Yang ni tidak wajib ke atas orang yang gila. Tulis kat ni tidak wajib ke atas orang yang gila. Macam tu dan seterusnya Tengok mana lelaki. Lelaki mana lelaki? Ni lelaki. Pernyataan dia orang perempuan tidak wajib kan, tetapi sah jika mereka menyertai solat sebagai makmum. Tulis kat sini penerangan dia dan seterusnya Okey, seterusnya jim. Faham yang ni? Tengok muka surat, rujuk buku teks muka surat 59 dan 60. Bukan salin semua Ustazah tak suruh salin semua ni. Tengok kalau Islam kat sini, ni penerangan dia salin yang ni je. Kalau untuk lelaki, penerangan dia kat sini salin yang ni saja. Okey? Okey, jim, J. Isi tempat kosong. Isi tempat kosong. Yang pertama, khutbah Jumaat ialah ucapan yang wajib disampaikan sebelum atau selepas solat Jumaat. Sebelum, ni yang pertama, sebelum solat Jumaat. Ia mengandungi puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Okey, ini adalah rukun solat Jumaat. Dan kepada Nabi. Apa? Selawat kepada Nabi. Okey, ini yang nombor satu. Yang kedua kepada Nabi Muhammad serta nasihat dan apa? Nasihat dan pengajaran kepada para jemaah. Okey, ini 3 jawapan bagi nombor 1. Nombor 2, hukum khutbah Jumaat adalah hukum khutbah Jumaat adalah wajib. Okey? Wajib. Ini nombor 2. Hukum khutbah Jumaat adalah wajib. Seterusnya nombor 3, isi apa? Hendaklah meliputi puji-pujian kepada Allah, selawat atas Nabi dan berwasiat supaya okey, isi apa? Puji-pujian kepada Allah, mestilah isi khutbah. Nombor 3, khutbah. Yang pertama, khutbah. Isi khutbah hendaklah meliputi puji-pujian kepada Allah, selawat ke atas Nabi dan berwasiat supaya ittaqullah. Apa tu? Bertakwa. Okey, ini nombor 3 yang kedua. Tulis nanti. Pengajaran yang baik untuk kaum apa? Kaum kafir, kaum muslimin. Ini nombor 3. Kaum muslimin membaca ayat Al-Quran dan berdoa untuk keselamatan umat Islam di dunia dan di akhirat. Okey, ini nombor 3 yang keempat. Ada 4 jawapan nombor 3. Okey. Jadi nombor 4, khatib. Khatib ni apa? Khatib ni adalah orang yang membaca khutbah. Tukang baca khutbah. Siapa yang naik jadi khutbah, itulah khatib. Siapa yang kena baca khutbah tu adalah khatib. Hendaklah menggunakan suara yang supaya dapat didengari oleh para. Okey, khatib hendaklah menggunakan suara yang, untuk bagi khutbah tu kena guna suara yang kuat, nyaring. Ni nyaring. Nombor 4. Okey, supaya apa? Supaya dapat didengari oleh para jemaah. Okey. 4 yang kedua. Okey, siapkan tulis balik. Okey, seterusnya latihan seterusnya yang terakhir. Niat solat tahiyatul masjid. Okey, apa itu solat tahiyatul masjid? Ustazah dah jelaskan. Solat tahiyatul masjid ni adalah solat ketika kita sampai masjid, kita solat tahiyatul masjid 2 rakaat. Tahiyatul masjid. Niat macam biasa je, saja aku solat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Ta'ala.
Itu je. Ini lafaz dia, usolli sunat tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Okey, tahiyatul masjid ni kalau perasan orang sampai masjid, dia tak duduk terus, dia terus solat tahiyatul masjid. Okey? Solat tahiyatul masjid ni cara nak buat dia, kita masuk masjid tak payah duduk, tak payah buat apa, kita dah ada wuduk masa tu, ambil wuduk, kita masuk masjid, terus solat. Kita tak duduk dulu. Gitu. Tapi kalau terduduk pun tak apa, boleh dia solat tahiyatul masjid. Okey? Jadi kat sini dia suruh lengkapkan niat solat tahiyatul masjid dan niat iktikaf. Iktikaf. Okey, usolli sunat tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Dia suruh apa ni? Maksud niat tu. Ustazah bagi inilah, bagi jawapan surat berapa. Okey, untuk solat tahiyatul masjid ni nombor 5. Muka surat 64 Muka surat 64 nombor 5. Muka surat 64 nombor 5. Mana dia punya jawapan ni Sahaja aku solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ni jawapan dia, okey? Okey, seterusnya yang terakhir, niat i'tikaf. I'tikaf ni apa? I'tikaf ni duduk dalam masjid. Kita buat apa duduk dalam masjid? Kita niat, yang penting, okey, Ustazah dah jelaskan dah kat video sebelum ni. Kalau kita masuk masjid, kita masuk tak niat i'tikaf, kita duduk saja, kita tak dapat pahala i'tikaf. Tapi kalau kita masuk masjid, kita niat sahaja aku niat i'tikaf, sahaja aku niat i'tikaf dalam masjid ni. Okey, jadi kita dapat pahala i'tikaf walaupun sama je. Orang pertama masuk tak niat i'tikaf, duduk, tak dapat pahala i'tikaf. Orang kedua masuk niat i'tikaf, duduk juga, bukan mengaji Quran ke apa ke, duduk je, dapat pahala i'tikaf. Okey? Beza niat dengan beza bila kita niat dan kita tak niat. Bila kita niat, benda tu jadi ibadah. Bila kita tak niat, benda tu tak jadi apa-apalah. Okey, ini adalah niat i'tikaf. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Okey, ini adalah lafaz niat lafaz niat. Okey, bukannya dia tak semestinya pakai lafaz. Kita niat ni adalah pintasan hati. Kalau dalam hati kita dah cakap, Ustaz dah explain dah sebelum ni. Macam aku nak duduk masjid, nak i'tikaf kat masjid kerana Allah Ta'ala. Itu dah kira niat. Okey? Jadi jawapan dia kat mana? Okey, ini jawapan dia. Mana? Oh, ni jawapan dia, i'tikaf. Muka surat 65 nombor 6. Okey, nawaitu i'tikafi fil hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Aku beriktikaf di dalam masjid ini sunnah kerana Allah Ta'ala. Ini jawapan dia. Okey, muka surat 65 nombor 6. 65 nombor 6. Okey, untuk hari ni tu saja. Siapa yang dah siap, saya dah siapkan latihan, boleh hantar pada Ustazah Okey, pastikan awak siapkan. Lepas ni kita buat ulang kaji je. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.